Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tingkatan 1 2021? Pada hari ini ialah hari Isnin bersamaan 1 Mac. Minggu ini adalah minggu ke 7. Kita masih lagi dalam mata pelajaran bahagian sirah pendidikan Islam tingkatan 1. Baiklah murid-murid, sebelum ni Ustaz Azwar telah menerangkan kepada murid-murid tentang ketika sirah Nabi berumur 25 tahun sebelum kerasulan. Dan insyaAllah pada hari ini Ustaz ingin sambung selepas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama pada ketika umur baginda 40 tahun. Era kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula ketika baginda berumur 40 tahun. Ketika itu baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadah dan memikirkan cara macam mana nak menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Pada zaman tu banyak jahiliah lah. Okey. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memeluk rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga kali. Malaikat tu peluk Nabi sebanyak 3 kali. Okey. Lepas tu malaikat tu menyuruh Nabi membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Akhirnya Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama. Okey, sebagaimana murid-murid nak tahu semua, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq. Surah yang ke-96 di dalam Al-Quran, ayat 1 hingga 5. Macam mana surah tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta sekalian makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah beku. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui. Itu adalah wahyu yang pertama. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan tugas dakwah dengan gigih dan sabar. Sebagaimana kita tahu, banyak tentangan daripada orang-orang jahiliah tentang dakwah Nabi. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutama hamba abdi dan golongan yang lemah. Siapa yang memeluk Islam antaranya? Pada zaman tu Bilal bin Rabah. Namun begitu, ada juga yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama beriman dan menyokong dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama isteri baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua sahabat karib baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar.
dan yang ketiga ialah 10 yang ketiga ialah sepupu baginda, sepupu baginda yang masih kecil, Saidina Ali bin Abu Talib. Maksudnya yang pertama isteri baginda Sayyidatina Khadijah, yang kedua sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga sepupu baginda iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey, apa iktibar yang kita boleh ambil ketika Nabi berumur 40 tahun setelah menerima wahyu ni? Pengajaran yang kita dapat diambil daripada kisah Nabi ini ialah, yang pertama, tidak suka dengan kesesatan masyarakat. Nabi dia tak suka perbuatan jahiliah, yang masa tu perbuatan yang sangat teruk oleh orang-orang jahiliah. Membunuh, berjudi, minum arak, berzina. Itu adalah segala macam kesesatan yang dilakukan oleh zaman jahiliah. Okay, yang kedua, apa iktibarnya? Beribadat beribadat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ketiga, menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi untuk berdakwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru tuntutan dakwah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah bersabar dan istiqamah menyampaikan dakwah walaupun dapat ditentang oleh pelbagai halangan. Okey, itu adalah ketika peristiwa Nabi berumur 40 tahun dan bila turunnya selepas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya Ustaz nak masuk tentang peristiwa yang amat besar di dalam Islam, yang mana peristiwa yang amat hebat Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika umur Nabi berumur 51 tahun, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, Ustaz cerita sedikit. Okey, mula-mula Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sentiasa setia mempertahankan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, bapa saudara Nabi Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abu Talib ni dia tidak memeluk Islam. Dia protek Nabi. Okey. Kematian mereka berdua menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Okey, awal-awal berlakunya Isra' Mi'raj, sebab apa berlakunya Isra' Mi'raj ni? Salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala nak menggembirakan Nabi pada tahun itu. Sebab apa? Sebab Nabi dapat dua berita sedih. Yang pertama, isteri dia meninggal dunia. Yang kedua, bapa saudara yang support dia pun meninggal dunia. Pada tahun itu adalah tahun berduka citalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kedukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terubat apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Ustaz nak ceritakan sedikit macam mana secara ringkas kronologi perjalanan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Ada 6 situasi. Okey, yang mula-mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah, dekat dengan Kaabah tu. Okey, daripada situ ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, bergerak dalam satu malam. Okey, selepas itu dalam perjalanan, baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda. Yang ni Nabi Baginda dapat lihat. Ada yang orang ketuk batu kan, kepala macam-macam. Okey, nanti Ustaz akan cerita.
Okey, seterusnya baginda menjadi imam solat kepada para nabi di Masjidil Aqsa. Sampai di sana Rasulullah SAW ni menjadi imam solat kepada nabi-nabi. Kat mana? Dekat Masjidil Aqsa di Palestin. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Okey. Lepas tu baginda yang keempat, baginda dibawa Mi'raj. Okey, peristiwa daripada Nabi dibawa daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dipanggil Isra. Itu dipanggil Isra. Lepas tu daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, itu dipanggil Mi'raj. Okey, baginda dibawa Mi'raj merentas 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Kita dapat dengar sajalah Sidratul Muntaha. Kita dapat tahu sahaja ke langit yang tujuh, tapi kita belum dapat lihat dengan panca indera kita. Tapi kita kena yakin, kita kena wajib percaya apa yang diceritakan, kerana ini adalah kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Okey, yang kelima, baginda menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kefarduan solat 5 waktu. Sebagaimana kita tahu, Nabi asalnya menerima berapa waktu? 50 waktu. Setelah naik turun minta kurang, jadilah 5 waktu. Kamu kena ingat, ibadah solat yang kita lakukan sehari semalam daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak ini bukan saja-saja ibadah yang direka, tapi ibadah ini diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Siapa yang ambil? Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat dunia ni ke? Tak, dekat Mi'raj, peristiwa Mi'raj. Maka sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umat Nabi Muhammad kita semua solat, jangan tinggal solat. Ada benda yang amat besar untuk kita semua. Okey, yang keenam, baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Daripada Mekah di malam hari dibawa ke daripada Mekah tu Masjidil Haram, dibawa ke Masjidil Aqsa. Lepas tu dibawa pula naik di Masjidil Aqsa tu kat Palestin. Lepas tu dibawa naik Mi'raj ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Lepas tu menerima waktu solat, tuntutan ibadah solat. Lepas tu turun ke Mekah sebelum subuh. Wa na'udzu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh hebat, sungguh kekuasaan Allah itu. Okey. Lepas tu sampai ke Mekah sebelum subuh, menceritakan kepada penduduk Mekah. Yang mula-mula percaya ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Ustaz nak cerita kat sini. An Jabir bin Abdullah, Ustaz nak baca hadis kat sini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma kazzabatni Quraisyun kumtu fil hijri fajalallahu li baita al-maqdisi fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Muttafaqun alaih. Terjemahan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hajar Ismail, lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Lantas aku menceritakan kepada mereka sifat-sifat Baitul Maqdis sambil melihat kepada mereka. Okey,
Apa yang kita boleh jadi iktibar daripada kisah Isra' dan Mi'raj ketika Nabi berumur 51 tahun ini? Okey, yang pertama, peristiwa Isra' Mi'raj memberikan iktibar bahawa Nabi Muhammad SAW yang pertama menjalani Isra' Mi'raj dengan ruh dan jasad. Maksudnya Rasulullah bukan bermimpi. Bukan kata badan Rasulullah sahaja duduk kat Mekah, Rasulullah bermimpi, lepas tu naik pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke Isra' dan Mi'raj. Nabi bukan bermimpi, tapi Nabi pergi ke tempat itu dengan ruh dan jasad Nabi sendiri. Yang kedua, Rasulullah SAW merupakan Rasul terakhir yang membawa ajaran Tauhid seperti ajaran para Rasul sebelum baginda. Okay. Seterusnya, yang ketiga pengiktibar yang kita boleh ambil ialah menerima kefarduan solat secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah yang paling utama dalam Islam. Solat ibadah paling utama dalam Islam. Okay. Seterusnya, mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan kebenaran. Okey, seterusnya Ustaz nak sambung lagi. Kita masuk kepada hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan selepas peristiwa hijrah pembentukan negara Islam. Ini berlaku bila? Ketika baginda berumur 53 tahun. Kalau umur 51 tahun, ingat, daripada Ustaz cerita kelas kita pada hari ini yang tadi mula-mula, ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi menerima kerasulan. Selepas kerasulan Nabi, wahyu Iqra' tu. Okay, yang kedua, ketika Nabi berumur 51 tahun, Nabi menerima peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu ibadah solat. Okay. Yang ketiga ini, ketika Nabi berumur 53 tahun, peristiwa hijrah ke Madinah. Okey, Ustaz nak cerita tentang hijrah. Orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai cara. Okey, terdapat dalam kalangan sahabat yang diseksa dan dibunuh. Bila Rabah diseksa dengan letak batu atas dada dia, dijemur tengah panas. Okey, ada yang dibunuh dan sebagainya. Oleh kerana benda-benda tu berlaku, akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Madinah. Madinah, nama sebelum hijrah, nama Madinah adalah Yathrib. Yathrib. Okey. Sekarang orang panggil Madinah Al-Munawwarah lah. Sebelum berlaku penghijrahan Nabi, tempat Madinah tu dipanggil Yathrib. Okay. Peristiwa ini berlaku pada 13 tahun selepas kerasulan baginda. Selepas Nabi berumur ketika Nabi berumur 53 tahun. 13 tahun selepas Nabi menjadi rasul. Nabi, maksudnya Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. 13 tahun selepas 40 tahun, 53 tahun baru berlaku hijrahnya. Okey. Demi kepentingan dakwah, Allah pun suruh Nabi berhijrah. Maka Nabi Muhammad SAW menyahut perintah tersebut, mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan perancangan yang rapi, mereka akhirnya berjaya tiba di Madinah dengan selamat. Sebelum itu, baginda singgah di Quba dan membina masjid yang pertama. Masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad SAW ialah Masjid Quba. Okey, kalau nanti nak lihat Masjid Quba tu macam mana, boleh murid-murid cuba Google tengok macam mana. Okey, itu adalah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa hijrah. Maksudnya Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar
Sebelum sampai di Madinah, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar singgah di satu tempat, nama dia Quba, membina masjid dulu. Masjid Quba tu di situ. Okey. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membina pemerintahan yang berteraskan wahyu, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Baginda membina Masjid Nabawi. Selepas sampai kat Madinah, Rasulullah memimpin orang-orang Muhajirin dan Ansar yang berada di Madinah. Okey. Ansar ni penduduk asal Madinah. Penduduk asal Madinah. Ansar ni dia terdiri daripada dua golongan, iaitu Aus dan Khazraj. Okey, maka lepas Nabi berhijrah di Madinah, maka dua kaum ini bersatu padu. Sebelum ni dua kaum ini berbalah-balah. Selepas Nabi sampai di Madinah, maka dua kaum ni bersatu padu. Aus dan Khazraj bersatu padu dan dinamakan golongan Ansar. Okey. Dan yang berhijrah, satu golongan lagi yang mana yang berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW, maksudnya selepas yang turut berhijrah daripada Mekah ke Madinah, itu dinamakan golongan Muhajirin. Ini orang Mekah datang ke berhijrah ke Madinah, dipanggil Muhajirin. Maka rakyat di Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah dua golongan, iaitu golongan Muhajirin dan Ansar. Okey. Baginda membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar dan menggubal piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bina negara Madinah, dan siap ada undang-undang di negara Madinah yang berteraskan wahyu yang dinamakan piagam Madinah. Dalam membentuk tamadun yang unggul, Nabi Muhammad SAW menghadapi tentangan musuh yang cuba menggugat keamanan Madinah. Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dengan semangat juang yang tinggi dan hebat. Antara peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW termasuklah peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khaybar, pembukaan Mekah dan Hunain. Ada peperangan Badar, ada peperangan Uhud, ada peperangan Khaybar. Lepas tu ada peperangan ketika pembukaan Mekah, dan seterusnya ada peperangan Hunain. Kelima-lima peperangan ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Apa iktibar yang dapat Ustaz ceritakan dalam kisah ketika Nabi berumur 53 tahun ketika peristiwa hijrah? Okey, iktibar dia ialah yang pertama, Nabi Muhammad SAW sanggup berkorban demi menegakkan agama Islam. Yang kedua, baginda menyampaikan Islam dengan sempurna dan penuh amanah. Yang ketiga, baginda membentuk pemerintahan yang adil berteraskan wahyu. Yang keempat, negara Islam Madinah menjadi model negara Islam yang terhebat dan terbaik pada masa itu. Okey. Peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW, Ustaz cuba bawakan kat sini, ialah peperangan Azwah. Yang ini pasukan tentera Islam yang dipimpin sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 28 peperangan. Okey. Seterusnya Sariyah. Sariyah ni Azwah ni bukan peperangan. Azwah ni adalah pasukan tentera, pasukan tentera yang Nabi menjadi pemimpin pasukan tentera ini, dinamakan Azwah.
terlibat dalam 28 peperangan. Seterusnya Sariyah. Sariyah ni pasukan tentera Islam yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad SAW, dan baginda melantik seorang ketua amir untuk memimpin peperangan. Ada 54 peperangan. Maksudnya 54 campur 28 jadi berapa? 8, 9, 10, 12. Okey, jadi 82 peperangan. Jumlah semua peperangan ialah 82 peperangan. 28 peperangan diketuai oleh Nabi Muhammad SAW dengan pasukan tentera dinamakan Azwah, dan 54 peperangan yang tidak dipimpin oleh Nabi, tapi Nabi melantik seorang amir untuk menjadi pemimpin. Ada 54 peperangan. Total semua peperangan ialah 82. Hebat tak Nabi? Hebat. 82 peperangan dan Islam menang. Islam menang. Okey, seterusnya. Okey. Ustaz nak cerita tentang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Okey. Banyak jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita. Antaranya ialah membina masyarakat bersatu padu, mempertahankan negara. Lepas tu menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat kemasyarakatan di samping tempat beribadah. Pada zaman Nabi, masjid tu bukan sekadar tempat beribadah, tetapi merupakan tempat untuk bersatu padu, program kemasyarakatan, tempat berlatih, bermain pedang dan sebagainya. Menjadikan masjid tempat bersatu padu bagi umat Islam. Okey, seterusnya membantu umat yang penuh dan sanggup berkorban demi kesucian Islam. Membantu umat yang patuh. Seterusnya menjadikan Madinah sebagai negara terulung dan menjadi contoh tamadun gemilang sehingga dikenali sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah, yang bererti kota bercahaya. Maksudnya pada zaman tu Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu negara yang hebat berbanding dengan negara-negara lain, dan menjadikan Madinah itu negara yang contoh untuk negara-negara lain ikut modul. Hebat Nabi. Okey. Setiap Muslim wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajiblah. Ustaz nak tanya murid-murid sekalian. Sayang tak kat Nabi? Sayanglah kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sayang kat Nabi. Kamu semua sayang kat Nabi. Kita tak sempat jumpa Nabi je. InsyaAllah kita boleh sempat jumpa Nabi dengan syarat kita banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan sentiasa mengikut sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Nabi suruh kita buat, insya-Allah suatu hari nanti kita dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita dapat syafaat Nabi. Bila kita dapat syafaat Nabi, kita dimasukkan dalam syurga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Okey. Jadi doakan ustaz dapat syafaat Nabi, dapat berjumpa Nabi, dan ustaz doakan kamu juga dapat berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ustaz nak cerita sikit tentang apa yang kita sebagai seorang Muslim wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita perlu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mematuhi perintah dan menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan berjudi, Nabi kata jangan minum arak, Nabi kata perlu berdakwah, Nabi kata perlu berakhlak baik, maka kita kena ikut.
Sentiasa merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz sebut pasal Nabi, kita rindu pada Nabi. Itu adalah sifat-sifat yang perlu ada, wajib ada bagi kita sebagai orang Islam, bagi kita sebagai Muslim. Seterusnya, memuliakan dan bertawadhu' apabila mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat ke atas baginda. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mencintai ahli bait, orang yang ada pertalian kekeluargaan dengan baginda dan para sahabat, orang beriman yang sempat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz nak cerita sedikit tentang yang terakhir. Ustaz nak masuk tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada ketika Nabi berumur 63 tahun. Setelah sempurna menjalankan tugas sebagai Rasul pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput kembali menemui pencipta, menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Berita duka kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala ini menggambarkan penduduk Madinah, menggemparkan penduduk Madinah waktu itu. Sangat sedih bila Nabi dah wafat. Jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Kalau sekarang ni rumah Sayyidatina Aisyah itu berada di dalam Masjid Nabawi di Mekah. Maka kalau kita semua yang sempat pergi ke Mekah dan Madinah, pergilah ziarah, masuklah dalam Masjid Nabawi, ziarahlah dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa iktibar yang Ustaz boleh bawakan tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Kehidupan baginda dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan demi ketinggian agama Islam. Baginda membentuk tamadun yang seimbang dan sempurna yang menjadi asas kecemerlangan tamadun pada hari ini. Umat manusia amat terhutang budi dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tolak banding. Maksudnya jasa